Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara Brunei Darussalam akan menghoskan sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan secara maya melalui persidangan-persidangan video pada 26 hingga 28 Oktober 2021. Sehubungan itu, kerja-kerja penubuhan pusat media, Pusat Persidangan Antarabangsa bagi Sidang Kemuncak ASEAN 2021, Brunei Darussalam bermula sejak 9 Oktober lalu dengan penyelarasan bersama pihak Pusat Persidangan Antarabangsa dan jawatan kuasa yang berkaitan seperti Jawatan Kuasa Kecil IT di bawah Jawatan Kuasa Kerja Media dan Publicity dan juga Jawatan Kuasa Kerja Logistik dan Protokol. Pusat Media menempatkan ruangan kerja bagi media-media yang telah berdaftar yang mempunyai kemudahan sekretariat serta peralatan telekonferencing yang membolehkan perbincangan dapat dibuat secara dalam talian. Gambar dan video rasmi dapat diperoleh di galeri laman sesawang ASEAN www.asean2021.bn. Info kit media dengan menggunakan kod QR juga diberikan yang mengandungi maklumat antaranya logistik, nombor-nombor kecemasan dan maklumat keadaan semasa berhubung COVID-19. Memandangkan situasi COVID-19 pada masa ini, jumlah keberadaan media secara fizikal di Pusat Persidangan Antarabangsa adalah terhad dan media akan bertugas secara berjadual mengikut prosedur operasi standard yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan. Hanya media yang mempunyai warna kod BruHealth hijau dan kuning dibenarkan berada dalam pusat media. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pejabat Peguam Negara dengan ini memaklumkan bahawa Perintah Kanun Hukuman Jenayah Pindaan 2021 telah diluluskan pada 4 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan 11 Oktober 2021. Perintah berkenaan adalah mengenai pindaan kepada penggal 17 Kanun Hukuman Jenayah berkaitan dengan kesalahan terhadap harta benda. Perintah Kanun Hukuman Jenayah Pindaan 2021 adalah salah satu daripada langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk membendung peningkatan kes yang menjejaskan perkhidmatan utama seperti mencuri kabel. Dengan adanya seramai 20 pesalah yang telah didakwa atas kesalahan mencuri kabel di antara Januari hingga September tahun ini, adalah penting undang-undang mempunyai mekanisme untuk menangani pesalah-pesalah ini dengan mengambil tindakan yang lebih berat dan bagi mencegah orang lain dari melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Pindaan ini bertujuan untuk mengukuhkan undang-undang berhubung dengan kesalahan yang berkaitan dengan harta benda dengan memperkenalkan kesalahan baru, memperluaskan kesalahan semasa serta meningkatkan hukuman bagi kesalahan tersebut, terutamanya di mana perbuatan tersebut menyebabkan atau berkemungkinan menyebabkan gangguan terhadap perkhidmatan utama. Perkhidmatan utama bagi tujuan pindaan ini meliputi berbagai perkhidmatan termasuklah juga perkhidmatan yang berkaitan secara langsung dengan penyediaan elektrik, penyiaran dan telekomunikasi dan lain-lain. Bab 380B yang baru menangani kesalahan pencurian yang menyebabkan gangguan kepada perkhidmatan utama dan Bab 427B yang baru menangani kesalahan kerosakan yang menyebabkan gangguan kepada perkhidmatan utama. Kedua-dua kesalahan tersebut membawa hukuman minimum 3 tahun penjara dan 4 kali sebatan dan hukuman maksimum 10 tahun penjara dan 12 kali sebatan. Pindaan itu juga memperuntukkan hukuman alternatif bagi pesalah yang terkecuali daripada hukuman sebat seperti wanita dan lelaki yang berumur lebih daripada 50 tahun. Dalam kes demikian, mereka boleh dikenakan hukuman penjara tambahan sehingga 12 bulan sebagai ganti hukuman sebat.
Sementara itu, kesalahan menerima harta benda curi secara tidak jujur di bawah Bab 411 Kanun Hukuman Jenayah dan kesalahan membantu penyembunyian harta benda yang dicuri di bawah Bab 414 Kanun Hukuman Jenayah telah diperluaskan untuk merangkumi situasi di mana harta benda yang dicuri itu berkaitan dengan perkhidmatan utama atau merupakan bahagian komponen perkhidmatan utama. Jika kesalahan di bawah Bab 411 atau Bab 414 telah dilakukan yang melibatkan harta benda curi yang berkaitan dengan perkhidmatan utama atau bahagian komponen perkhidmatan utama, pindaan ini memperuntukkan bahawa bersalah akan menghadapi hukuman penjara maksimum yang lebih tinggi selama 10 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Hukuman penjara yang dikenakan adalah lebih berat daripada kesalahan yang tidak melibatkan harta benda yang berkaitan dengan perkhidmatan utama. Satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media petang kemarin berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 72 tahun yang telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sementara itu, punca kematian bagi dua kes yang telah dilaporkan sebelum ini telah dikenal pasti. Kes 8895 telah disahkan sebagai kematian disebabkan COVID-19, manakala kes 9263 bukan disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Sementara itu, 229 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 11,901 orang. Terdapat 53 tambahan kes baru kepada 14 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 13 kes. Kedua-dua kluster ini adalah merupakan kluster kediaman. 5 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 4 Store Vessel, kluster 3774, kluster 3965, kluster 5390 dan kluster 5499. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 167 kluster. Selain itu, terdapat satu kes import yang tiba ke negara Brunei Darussalam dari Manila melalui Singapura dengan menaiki penerbangan Singapura SQ146 pada 10 Oktober 2021. Dalam pada itu terdapat 162 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 277 kes telah disahkan sembuh ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 9,368 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,452 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 18 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,529 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 468,587 ujian. Pada sidang media tersebut, Menteri Kesihatan juga memaklumkan pada 22 Oktober 2021, sebanyak 399 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19.
Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 347,147 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19 iaitu 80.7% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 241,059 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 56.1% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 23 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun, di mana 10 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Dialog Belia ASEAN bagi tindakan iklim mesyuarat peringkat Menteri ASEAN bagi alam sekitar ringkasnya ASEAN UCAN AMME mengenai belia untuk tindakan iklim diadakan secara maya baru-baru ini. Dialog yang merupakan sesi sampingan mesyuarat peringkat Menteri ASEAN ke-16 bagi alam sekitar AMME 16 dianjurkan oleh negara Brunei Darussalam dengan mengetengahkan tema Climate Action and Resilience. Dihoskan oleh Indonesia, sesi dialog dihadiri oleh para Menteri ASEAN bagi alam sekitar, Setiausaha Agung ASEAN dan delegasi ASEAN UCAN dari seluruh negara ASEAN. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Sementara itu, delegasi ASEAN UCAN negara diwakili oleh Awang Joshua Anak Belayan dan Dayang Nur Hafizah binti Rashid. Semasa sesi dialog berkenaan, delegasi ASEAN UCAN negara membentangkan Bandar Seri Begawan Declaration on ASEAN Youth for Climate Action. ASEAN UCAN dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan melalui Sekretariat Perubahan Iklim Brunei dengan kerjasama ASEAN Youth Advocates Network AYAN negara Brunei Darussalam. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Perkembangan Kurikulum dan Jabatan Pengurusan Biasiswa kemarin mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW secara maya. Antara yang menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Pengisian majlis antaranya tazkirah khas bertajuk Rasulullah Kekasih Allah, Kekasihku Dunia Akhirat dan Dikir Marhaban. Majlis tersebut merupakan salah satu aktiviti tahunan kementerian berkenaan dalam sama-sama menyemarakkan lagi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam. Juga menyertainya Datin Seri Paduka Dr. Hajar Rumaiza binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Lebih 700 orang menyertai webinar pendidikan Sirah Rasulullah SAW, Habibi Rasulullah, sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara anjuran bersama Fakulti Usuluddin dan Pusat Pengajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB diadakan secara maya. Dalam ucap tamannya, Dr. Adnan bin Haji Besar, Rais Kupu SB menjelaskan mengenai nasab keturunan Rasulullah SAW dan juga mengingatkan mengenai sejarah Hari Keputeraan Habibi Rasulullah SAW. Menurutnya, terdapat kejadian irhasat terhadap kisah keputeraan Habibi Baginda yang dialami oleh ibundanya dan terdapat perbincangan dan iktilaf dari beberapa ulama mengenainya. Justru semua pihak perlu berhati-hati dengan riwayat yang diterima tanpa sumber yang belum sahih, terutama sekali dari aplikasi media. Sementara itu, Dr. Nur Ashibah binti Haji Besar, Dekan Fakulti Usuluddin menyeru pihak tertentu berkaitan dengan bidang pengajian Islam, terutama peringkat pra-universiti agar sentiasa mengambil berat dan perhatian tentang salah satu bidang ulum hadis yang dinamakan Takrij al-Hadith, iaitu ilmu khusus untuk mengenal pasti kesahihan hadis dari sumber rujukan yang asli dan muktabar. 3 kertas kerja dibentangkan semasa webinar yang bertemakan Rasulullah Kekasih Allah, Kekasihku Dunia Akhirat. Mudah-mudahan Allah akan mengizinkan.
Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah tahun ini berpeluang menyertai Expo Antarabangsa yang dikenali dengan nama Expo 2020 Dubai yang dihoskan oleh Emirat Arab Bersatu. Penyertaan pusat tersebut adalah melalui pihak Darussalam Enterprise dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Expo 2020 Dubai diadakan di Brunei Darussalam Pavilion, Opportunity District, Dubai Exhibition Centre. Expo 2020 Dubai, Emirat Arab Bersatu selama 6 bulan bermula 1 Oktober lalu sehingga 31 Mac 2022. Penglibatan pusat tersebut dalam Expo 2020 Dubai adalah sebagai salah satu inisiatif pusat tersebut dalam mengembangkan dan mempromosikan kewujudan pusat berkenaan ke peringkat antarabangsa. Sebanyak 19 buah karya kaligrafi yang dihasilkan oleh pusat berkenaan telah dipilih untuk dihantar ke Emirat Arab Bersatu dengan tujuan untuk dipamerkan dan juga untuk jualan. Menurut Pegawai Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, pelibatan mereka dalam ekspo tersebut untuk memberikan pendedahan secara meluas di peringkat antarabangsa selain menimba ilmu dan pengalaman dalam apa jua urusan yang berkaitan secara menyeluruh. Berita sukan. 6 lagi perlawanan Liga Perdana Inggeris berlangsung malam tadi. Chelsea menang selesa menewaskan Norwich City 7-0, Crystal Palace seri 1-1 dengan Newcastle United, Everton pula tewas kepada Watford 2-5, Leeds United seri 1-1 dengan Wolverhampton Wanderers dan Southampton juga seri 2-2 dengan Burnley, manakala Brighton kalah kepada Manchester City 1-4. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.